Apa pun. Okey, mula. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah kerana sekali lagi pada kali ini, pada pagi Jumaat yang baik ini, Allah kurniakan peluang pada kita untuk kita meneruskan perbincangan tentang mengenai syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi dambaan dalam kehidupan setiap mukmin ini. Dan kita mengharapkan agar kita ni dapat yang disebut dengan syurga Allah. Dan bila kita nak dapatkan syurga Allah ini, lalu kita mesti tahu apa yang terdapat dalam syurga Allah, sehingga kan kita bersungguh-sungguh untuk dapatkan syurga Allah ini. Salah satu di antara perkara yang menjadi keutamaan bila kita berada dalam di dunia ini untuk dapatkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini, iaitu yang disebut dengan mahar, ataupun kita dapatnya bidadari yang terdapat dalam syurga Allah. Selain daripada keindahan syurga Allah ini yang berbentuk yang bangunan, berbentuk pemandangan, berbentuk makanan dan sebagainya, maka salah satu di antara perkara yang cantik dan indah dalam syurga ni yang disebut dengan bidadari. Bidadari ini satu pemberian anugerah Allah kepada mereka yang berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini gambaran yang mesti kita fahami sewaktu mana di dunia ini lagi. Lalu bagaimana untuk kita dapatkan bidadari ini dalam hidup kita ni sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini? Di sana ada mahar ataupun perkara yang menyebabkan kita dapat bidadari ini di dunia ini lagi. Kalau orang tanya pada kita, macam mana kita nak dapat orang-orang yang sebegini dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu kita kena jawab, ada beberapa perkara yang mesti kita perhatikan di dunia ini agar kita tak terlepas daripada dapat bidadari ataupun keindahan syurga Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita miliki dalam kehidupan kita. Firman Allah Taala dalam Al-Quran, "Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruzikna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun." Dan kabar gembiralah kepada orang yang beriman pada Allah. Allah mula cerita, bagi tahulah kepada orang-orang yang hidup dia dalam keadaan keyakinan pada Islam. Amanu, orang-orang yang beriman pada Allah. Wa amilus salihat, dan bukan sekadar dia beriman, bahkan dia beramal dengan amalan-amalan yang salihah dalam hidup dia. Hidup kita ni bukan sekadar kita berkeyakinan je dengan Islam, tapi kita diajar supaya buat amalan-amalan salih. Amalan salih ni banyaklah dalam hidup kita yang kita boleh buat. Sama ada dalam bentuk yang disebut dengan fizikal kita buat amalan salih, ataupun dalam bentuk spiritual kita buat amalan salih. Amalan salih ni bukan sekadar yang disebut dengan kita buat yang luaran saja, tidak. Tapi dalaman kita ni pun kita boleh buat amalan salih dalam hidup kita ni. Orang yang hidup dia buat begini, beriman dan beramal salih. Dua benda ni dia sentiasa tambah dalam hidup dia. Bagi orang ni, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bagi mereka, Allah telah sediakan syurga yang mengalir di dalamnya anak-anak sungai yang indah. Allah cerita tentang bagaimana ganjaran yang Allah bagi kepada orang yang beriman dan beramal salih. Kemudian bukan sekadar itu, syurga ni kullama ruziku minha, setiap kali mana mereka makan saja dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menikmati rezeki-rezeki dalam syurga Allah terdiri daripada buah-buahan. Rizqan,
samaratir rizqa, daripada buah-buahan yang indah-indah dalam syurga Allah yang cantik-cantik. Qalu hadha alladhi ruzikna min qabl. Tiba-tiba bibir mereka sebut, kita pernah rasa nikmat ini di waktu mana kita atas dunia dahulu. Masing-masing akan sebut. Orang dalam syurga ni, tiap kali mana dia ambil satu makanan, lalu dia rasa. Dia rasa tu dia kata, rasa ni kita pernah rasa atas dunia dahulu. Ni musangking kan, misal contohnya. Ni buah apple kan, ni buah anggur kan, ni buah, kita rasa ruzikna. Rasa yang kami rasa tu, dia makan, wa'utu bihi mutasyabiha. Dan diberi kepada mereka buah-buahan yang serupa yang terdapat dalamnya. Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada mereka sebut, rasa buah, walaupun dia makan rambutan, tetapi dia rasa buah anggur. Dia makan buah yang disebut dengan buah rambutan, tetapi dirasakan yang disebut dengan buah-buahan yang lain. Buah-buahan, makanan buah tu nampak buah rambutan, tetapi rasa durian. Rasa berbeza-beza. Tiap kali mana dia makan, dia akan rasa buah lain. Dia rasa buah lain. Dia rasa buah lain. Rasa buahan tersebut berbeza-beza. Telan air liur kita. Walahum fiha azwajum mutahharah. Bagi mereka ni dua yang Allah bagi pada mereka sebut. Syurga. Kemudian yang kedua, bagi buah-buahan yang indah. Yang ketiga, Allah bagi pada mereka, walahum fiha azwajum mutahharah. Allah sediakan pada mereka pasangan-pasangan yang mutahharah, sentiasa dalam keadaan isteri-isteri yang sentiasa dalam keadaan mutahharah, sentiasa bersih. Orang dalam syurga ni, bidadari-bidadari dalam syurga ni, tak ada hingus, tak ada yang disebut berkahak, tak ada yang disebut dengan apa dia bau busuk, kerana semua tu gambaran yang menunjukkan bahawa tidak berada dalam syurga. Berada dalam syurga ni sentiasa dalam keadaan nikmat yang berpanjangan. Termasuk dengan apa dia? Buah-buahan nikmat berpanjangan. Kemudian sungai yang mengalir, yang indah. Pemandangan yang indah. Kemudian peneman-peneman dalam syurga terdiri daripada isteri-isteri yang azwajum mutahharah. Isteri-isteri yang dalam keadaan sentiasa dibersihkan. Mutahharah. Dalam keadaan suci sepanjang masa. Wahum fiha khalidun. Yang keempat, mereka kekal dalam syurga sampai bila-bila. Dua je yang kena jaga. Dua benda je yang kita jaga sangat. Apa dia? Yang pertama, jaga beriman pada Allah. Yang kedua, beramal soleh. Bila dua benda ni kita jaga dalam hidup kita, Allah kata, aku bagi pada kamu syurga. Kemudian dalam syurga ni ada sungai. Kemudian selain daripada sungai-sungai yang indah, buah-buahan yang dinikmati. Kemudian selain daripada itu, kamu disediakan pasangan hidup yang paling bersih. Kemudian wahum fiha khalidun. Dan yang keempat, mereka kekal dalam syurga sampai bila-bila. At-Tirmizi meriwayatkan dalam Nawadirul Usul bahawa Abu Al-Khattab daripada Sahal bin Ahmad bin Itab, daripada Jarir bin Ayyub Al-Bajali, daripada Sya'bi, daripada Nafi' bin Burdah, daripada Abu Mas'ud Al-Ghifari, bahawa bidadari berada dalam kemah yang diperbuat daripada mutiara yang bercahaya. Bidadari ini pula dalam syurga ni berada dalam kemah-kemah yang kemah tu yang dibuat daripada, kemah tu maksudnya bangunan-bangunan lah. Ataupun yang dimaksudkan dengan bukan kemah macam kita faham kemah tepi sungai yang di dunia ni, tidak. Tapi kemah tu maksudnya dalam tempat-tempat yang cantik. Orang Arab biasa dia buat kemah-kemah di tengah-tengah padang pasir besar, macam rumah lah mereka buat. Dalam syurga ni Allah jadikan rumah-rumah yang di dunia yang kecil-kecil ni kita nampak, Allah jadikan itu nama khemah aja baru. Yang cantik-cantik, yang terdiri daripada mutiara yang bercahaya. Yang merupakan nikmat daripada Allah. Sebagaimana firman Allah, hurun maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang terpelihara itu berada dalam tempat-tempat yang khiyam, kemah-kemah yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Landscape yang cantik, kemudian design yang indah, susunan yang teratur di dalam syurga Allah itu
Yang menyebabkan masuk dalam kemah ni ada bidadari itu. Masuk dalam kemah ni ada bidadari ini. Masuk dalam kemah ni ada pasangan-pasangan yang disediakan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap bidadari pula memakai 7 lapis pakaian yang tidak sama warnanya. Setiap bidadari yang berada dalam syurga tu pakaian 70 lapis yang pakaian tidak sama warnanya. Kemudian diberikan 70 warna yang baik dan setiap warna tidak sama harumannya. Kita ni kan kalau warna di dunia ni boleh jadi kita tengok warna merah bau sirih, kita sebut demikian. Kalau di dunia ni kalau bau yang disebut dengan warna putih bau wangi sikit, kita rasa demikian. Tapi dalam syurga tak. Semua 70 bauan itu semua berbeza-beza. 70 warna tu semua berbeza-beza harumannya. Setiap bidadari memiliki 70 tempat peraduan yang diperbuat daripada yakut merah. Satu bidadari ada 70 katil yang tempat yang cantik yang diperbuat daripada yakut merah yang dihiasi dengan permata dan mutiara. Gambaran yang cantik. Setiap tempat katil itu, tempat peraduan itu memiliki 70 hamparan permaidani yang masing-masing memiliki 70 sofa yang tersusun indah. Tak boleh nak bayang dah kita cantik macam mana. Kita tengok atas dunia ni pun, kita masuk dalam apa dia, masuk kadang-kadang masuk IKEA tu, tengok dalam IKEA tempat bahagian perabot tu pun kelabu mata dah. Kita tengok demikian. Kita tengok di tempat-tempat yang cantik-cantik, kawasannya cantik-cantik, kita masuk dalam istana raja, di dunia ni pun kita rasa, cantiknya, kita sebut demikian. Ini kan pula dalam syurga Allah. Allah jadikan setiap tempat tidur tu ada 70 lagi hamparan permaidani yang masing-masing memiliki setiap satu hamparan tu 70 lagi sofa yang teratur. Setiap bidadari memiliki 70 ribu lagi pelayan wanita. Setiap seorang bidadari memiliki 70 ribu pelayan wanita yang kecil-kecil ni dan 70 ribu pelayan lelaki untuk melayan keperluannya. Allahu Akbar. Setiap pelayan di tangannya ada satu pinggan. Setiap pelayan tu ada satu pinggan. Di pinggan itu terdapat satu warna makanan yang setiap suapan lebih enak daripada suapan sebelumnya. Tak boleh lah, tak sampai dah cara kita nak berfikir. Cantik, indah dan selesanya berada dalam syurga Allah. Begitu juga diberikan kepada suaminya seperti itu. Dan dia duduk di atas tempat peraduan. Daripada mana? Daripada yakut yang berwarna merah dan mempunyai 2 gelang emas yang dilapisi yakut yang warna merah. Ini bagi yang berpuasa setiap pada bulan Ramadan. Kalau kita tanya amalan apa yang boleh menyebabkan kita dapat nikmat bidadari Allah? Yang pertama, amalan salih. Yang kedua, dan pada diri kita beriman. Beriman yang pertama, kemudian beramal salih. Antara amalan salih yang dibuat apa dia? Yang kita puasa setiap hari pada bulan Ramadan. Sedangkan belum termasuk perbuatan yang baik yang lain. Yang Allah sediakan. Ini nak sebutnya gambaran kalau tak boleh masuk juga syurga Allah, memang jahat sungguhlah kita. Itu cara yang kita kena fahami. Kerana Allah sediakan untuk kita ni atas dunia ni, Allah sediakan, Allah mempunyai 100 rahmat Allah. 100 rahmat Allah. Daripada 100 rahmat Allah, hanya satu saja rahmat Allah yang Allah gunakan di atas dunia ini. 99 lagi Allah simpan di akhirat. Allah nak gunakan untuk di akhirat Allah. Satu rahmat Allah inilah yang menyebabkan kita saling berkasih sayang. Kita rasa, sampai Rasulullah kata ayam tak pijak anak dia. Kerana apa dia? Kerana rahmat Allah. Sampai peringkat bagaimana binatang jaga anak dia. Kerana rahmat Allah. Kita ni saling berkasih sayang di antara kita dengan pasangan hidup kita ni. Dengan rahmat Allah. Kita hidup dalam hidup atas dunia ni dengan jiran kita dia. Semuanya dengan rahmat Allah. Ada 99 lagi rahmat yang Allah simpan untuk di akhirat. Untuk apa dia? Untuk kita senang masuk dalam syurga Allah. Tiba-tiba tak masuk juga, memang jahat sungguhlah dalam hidup kita.
Abu Isa At-Tirmizi meriwayatkan daripada hadis Miqdam bin Ma'ad Dikar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mati syahid mempunyai 6 jenis keistimewaan. Maknanya kalau kita tanya, amalan apa yang menyebabkan kita dapat bidadari ataupun mahar apa yang dapat bidadari selain daripada puasa bulan Ramadan? Yang kedua, mati syahid di jalan Allah. Mati syahid. Dalam hadis itu terdapat kata-kata dia dikahwinkan dengan 72 orang bidadari. Siapa-siapa yang mati syahid, Allah bagi pada dia 6 kelebihan. 6 keistimewaan mati syahid. Mati syahid ni maksudnya mati syahid dunia dan akhirat. Orang yang pegang di jalan Allah, gugur dia dalam mempertahankan Islam. Yang kita sebut politik Islam ni, yang ni lah. Yang di mana orang yang hidup dengan perjuangan Islam. Mereka hidup dalam perjuangan Islam untuk menegakkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan sebegini, orang ni diberi, kalau dia gugur syahid dalam mempertahankan Islam, dia dapat 72 orang bidadari yang Allah sediakan untuk diri dia, dikahwinkan dengan 72 orang bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 6 kelebihan. 6 tu banyak antaranya, tidak ada azab kubur pada mereka. Tiada pertanyaan malaikat munkar dan nakir, dan diberi rezeki dalam kubur. Kemudian di akhirat nanti dia boleh memberi syafaat seramai lebih kurang 70 orang ahli keluarga dia yang confirm berada dalam neraka Allah untuk ditarik, disyafaatkan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang gugur syahid di jalan Allah. Adapun syahid akhirat, dia ada 2, syahid dunia dan akhirat. Yang kedua, syahid akhirat macam orang mati COVID. Orang mati kena ujian COVID ini. Ataupun ada di kalangan kita yang mati kerana melahirkan zuriat. Ataupun mati kerana jatuh pokok. Ataupun mati kerana ta'un. Dia ada kelebihan tersendiri yang tak termasuk dengan yang disebut dengan 72 orang bidadari yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Menurut pandanganku, ini mengukuhkan apa yang kami nyatakan dalam hadis Abu Hurairah, bahawa masing-masing memiliki 2 orang isteri. Mereka itu berasal daripada wanita dunia. Yang pernah kita sebut. Setiap seorang suami, 72 tu, 2 orang isteri dia di atas dunia. 2 orang isteri dia yang berada atas dunia ini, yang dia bawa bersama untuk masuk dalam syurga Allah SWT. Suatu perbincangan, dalam perbincangan alim ulama dalam bab ini, mereka bincang bahawa setiap orang lelaki yang masuk dalam syurga, dia akan masuk bersama dengan 2 orang isteri di atas dunia. 2 orang isteri dia. Sebab tu kalau siapa-siapa yang dia hanya memiliki seorang isteri. Dia memiliki seorang isteri. Dia kena fikirlah macam mana untuk dia nak jadikan 2 orang dalam diri dia untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri ni pula fikirlah, kita kan, kita orang perempuan ni fikir, siapalah seorang lagi isteri pada suami aku. Senang cerita. Jangan cemburu. Kak Salwa je kena ingat tu. Jangan cemburu melampau pada diri kita. Kita ni kena dalam diri kita ni kena fikir juga yang hadis Rasulullah sebut ni. Setiap orang ni memiliki seorang suami, 2 orang isteri yang nak masuk bersama di belakang dia untuk bawa masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba bayang manakala suami pula pada diri dia kena fikir isteri dia seorang ni sajakah untuk dia nak bawa? Tak. Rasulullah sebut 2 orang isteri yang di atas dunia. Kita carilah siapa seorang lagi yang untuk jadikan pasangan kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak masuk syurga lah. Kalau nak masuk syurga, kita fikir-fikir sekarang atas dunia ni lagi. Yahya bin Mu'az berkata, jangan cemburu-cemburu sangatlah dalam hidup kita ni. Kita dah fikir awal-awal lagi di atas dunia. Bila kita belajar, kita faham konsep ini untuk kita masuk dalam syurga Allah. Yahya bin Mu'az berkata, meninggalkan keduniaan itu adalah berat. Sedangkan ujian kehilangan syurga jauh lebih berat daripada itu. Kita ni nak tinggalkan yang disebut dengan dunia ni rasa berat je. Sedangkan ujian kehilangan syurga jauh lebih berat dalam hidup seorang. Namun meninggalkan keduniaan merupakan mahar akhirat. Siapa-siapa yang nak dapatkan syurga Allah, dia nak dapat yang disebut dengan bidadari Allah. Yang 3, amalan dia apa dia?
dia meninggalkan kenikmatan dunia untuk merebut kenikmatan akhirat. Itu amalan yang 3. Mahar untuk dapatkan yang disebut dengan bidadari Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya Yahya bin Mu'az dia sebut, kita mula belajar untuk mula kita menanggalkan dunia daripada jasad kita. Dah umur kita pun semakin berusia. Dalam hidup kita ni, kita bukan umur kita semakin menjadi lagi lama hidup, lagi muda. Tidak. Di dunia ni, lagi lama hidup, lagi kita tua. Dan lagi kita dipaksa untuk tinggalkan dunia. Kenapa kita masih lagi cengkam dunia dalam hidup kita? Lagi kita nak mati, lagi kita rebut yang disebut dengan dunia. Ini pelik dalam hidup. Lagi kita semakin kita dekat nak menghadap depan Allah, semakin kita tamak terhadap dunia. Pelik sangatlah dalam hidup kita demikian. Maknanya, orang ni kalau dia nak pada syurga Allah, jangan ditamak terhadap dunia. Jangan berebut tentang dunia ini. Kerana kita terpaksa tinggalkan juga dia. Dunia ini dalam keadaan yang kita nak dapat bidadari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Tidur tu jangan banyak sangat. Malam-malam bangunlah tahajud malam. Dia panggil demikian. Harta benda tak usah disimpan banyak pun dalam hidup kita. Simpan pun lama-lama dapat pada orang juga dalam hidup kita. Kita fikir macam tu pada diri kita. Habis tu harta benda kita ni bersedekah je. Biar banyak. Dalam hidup kita ni setiap hari, setiap masa ada je infak kita. Orang tanya kenapa infak? Saya nak hantar ke akhirat. Saya nak hantar ke akhirat dalam hidup. Bercakap pun jangan banyak sangat tanya. Pasar raya mana dah buka? Pasar raya mana dah buka? Sibuk pada diri kita ni. Tanya pada diri kita ni. Bagaimana kita nak dekat dengan Allah? Macam mana lagi cara kita nak dekat dengan Allah? Ini dipanggil mahar akhirat yang kita cuba dapatkan. Dikatakan juga bahawa mahar bidadari adalah menyapu masjid. Paling tak sempat yang lain. Ulama-ulama sebut, di antara mahar untuk kita nak dapatkan bidadari Allah, salah satunya apa dia? Membersihkan masjid. Membersihkan masjid. Rajin sikit pergi masjid. Paling tidak pergi masjid tu, sapu kebersihan. Sekarang ni tak payah sapu, dipanggil sanitize. Sanitize masjid. Ataupun kita nak pergi masjid ni, kita pastikan diri kita ni tidak memudaratkan orang lain. Antaranya apa dia? Dalam dunia kita sekarang ni, kita vaksin terlebih dahulu. Vaksin tu badan kita ni terlebih dahulu. Vaksin ni salah satu cara. Untuk apa dia? Untuk kita nak memastikan orang lain tak terjangkit dengan penyakit kita. Kalau kita ada penyakit lah, yang disebut dengan COVID, misal contoh. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa mesti divaksin terlebih dahulu? Bahawa antara syarat sekarang ni, antara cara kita nak pergi ke masjid, ialah kita minta supaya divaksinkan. Kenapa nak vaksin? Ada orang tanya, kenapa vaksin? Kena pergi masjid, kena vaksin dahulu. Supaya tak terjangkit orang lain. Kalaupun kita ni tak ada yang disebut dengan tak adanya kita kena, tapi kadang-kadang melalui kita kena pula COVID ini sendiri pada orang lain. Sebab tu, antara cara untuk kita dapatkan yang disebut dengan bidadari Allah di akhirat nanti, ialah salah satunya membersihkan masjid. Bersih masjid ini sendiri. Jangan kita buat pula kotor di masjid. Orang kita, dia pergi tambah pula najis di masjid. Ataupun dia buat benda-benda yang merosakkan vandalism di masjid dan sebagainya. Pergi masjid, tulis dalam tandas. Dia tulis dalam tandas tu, jangan borak dalam tandas, dia tulis. Kadang-kadang dia tulis dekat pintu masjid tu, dekat pintu tandas tu, siapalah yang jahat conteng dekat dinding ini. Padahal dia sendiri yang conteng. Nak sebutnya perangai manusia. Ni benda-benda yang demikian. Dia boleh tulis dalam, kadang-kadang orang yang sedang duduk buang air tu, sibuk membaca contengan-contengan tu. Mandang atas bawah conteng. Tolong bantu saya, nombor talian saya begini-begini. Dia tulis. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Salabi dalam hadis marfu' daripada Anas bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyapu masjid merupakan mahar pada bidadari. Di antara cara nak dapat bidadari Allah, rajin-rajin pergi masjid dan membersihkan rumah Allah. Rajin pada diri kita ni. Jangan kita pula yang mengotori kawasan masjid itu sendiri. Di antara cara untuk dapatkan syurga Allah ni, salah satunya dengan cara apa dia?
membersihkan ataupun membersihkan masjid di antara cara dapat bidadari Allah. Satu kan ada orang kita bila dia pergi ke Masjidil Haram, dia tolong, dia bagi duit kepada siapa? Bagi pada pembersih-pembersih masjid. Kenapa? Kita kata kenapa bagi pada dia? Dia dah ada gaji dah. Tak, orang ni orang yang jauh lebih indah, lebih mulia daripada orang yang tak pernah datang ke masjid. Orang ni layak dia nyapa dia. Walaupun dia kerja menyapu masjid, walaupun dia siap masjid, tetapi sebenarnya dia bakal dikahwini dengan bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keuntungan dalam hidup dia. Sebab tu bagi orang yang nak pada bidadari ni, lalu pada diri dia sentiasa hadir ke masjid dan dia membersihkan masjid, sanitize masjid, dia bersihkan, jauhkan daripada masjid menjadi bahan fitnah kepada masyarakat pula. Diriwayatkan daripada Qarsafah, dia berkata, aku mendengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, mengeluarkan al-qummamah, sampah daripada masjid, merupakan bidadari masjid. Bidadari, mahar bagi bidadari. Siapa-siapa yang pergi masjid, dia membersihkan yang disebut dengan apa dia? Sampah-sampah daripada masjid. Maknanya, dia jauhkan masjid ni tempat kotor. Tetapi masjid ni tempat yang bersih. Itu di antara mahar. Siapa-siapa yang dia nak dapatkan bidadari Allah di akhirat nanti, dalam syurga nanti, dia sentiasa hidup dalam keadaan yang membersihkan masjid. Berebutlah kita dengan siap. Dia panggil. Jangan harap pada siap je. Dia pergi masjid, dia campak sampah. Dia buang sampah. Dia buat benda-benda yang kotor di masjid dan sebagainya. Akhirnya, bila begitu dalam hidup dia, menyebabkan dia sendiri menyusahkan. Siap-siap menyusahkan orang yang nak membersihkan masjid ini sendiri. Jangan. Al-Qumamah adalah yang disapu. Bentuk jamaknya Al-Qumam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Jauhari. Maknanya kitanya kadang-kadang ambil masa, ajak anak-anak kita, keluarga kita, pergi vacuum masjid. Pergi dalam keadaan bersihkan masjid. Buatlah macam-macam gaya pun. Ataupun mengindahkan kawasan masjid. Letak landscape yang baik. Kemudian pokok-pokok bunga yang cantik. Kemudian susunan yang indah. Semua ni dia panggil untuk menjadikan masjid ni nampak ceria. Tidak kusam. Dan tidak dalam keadaan tak bermain. Kadang-kadang kan kita tengok sekarang ni kan. Tengok masjid pun kusam je. Dah lah orang tak datang. Kemudian masjid tu dibiarkan begitu saja. Yang ni kita minta supaya kitanya tolonglah bersihkan balik. Tolonglah pada diri kita ni jaga masjid ini sendiri. Untuk apa dia? Di akhirat nanti kita dapat bidadari Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita membersihkan masjid. 3. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahar bagi bidadari adalah beberapa genggaman yang mengandungi tamar dan potongan roti untuk disedekahkan. Di antara cara kita nak dapatkan lagi yang disebut dengan bidadari Allah, salah satunya bersedekah. Walaupun dengan beberapa genggam kurma, beberapa genggam gandum, tetapi kita berinfak. Dengan kita infak tadi, menyebabkan dengan infak tadi, kita layak untuk dapatkan yang disebut dengan bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya, bidadari itu macam mana? Cantik, indah. Ini gambaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang inginkan bidadari ataupun yang disebut dengan orang-orang yang selayaknya mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Hurairah berkata, aku sungguh hairan, mengapa kamu semua mahu bersusah payah mengahwini fulanah binti fulan dengan harta yang banyak, sedangkan kamu rela meninggalkan bidadari dengan sedekah sesuap makanan, sebiji tamar ataupun sehelai pakaian. Katanya Abu Hurairah, aku pelik dengan kamu ni. Rela nak kahwin dengan perempuan dunia ni. Perempuan dunia tu berapa hantaran? 99999. Macam nombor telefon bomba dia panggil. Kamu sanggup, tapi benda yang mudah je kamu nak dapatkan bidadari tu dengan macam mana? Kamu infak, kamu derma walaupun dengan segenggam kurma. Kadang-kadang kan kita pergi ke restoran.
Bila kita pergi tengok ada kawan-kawan kita makan, kita pun pergi ke tempat cashier. Kita pergi tempat cashier tu, kita bagi tahu, untuk meja tu saya bayarlah. Kita sebut demikian. Itu pun satu cara untuk kita berinfak. Kita sebut demikian. Kawan-kawan kita tu, bila dia datang dia nak bayar, tengok-tengok dah ada orang bayar. Dah ada orang bayar. Maknanya, kalau orang tanya pada kita, kenapa kamu buat macam tu? Dan kita jawab, saya nak pada Allah kurniakan pada saya bidadari yang indah dalam syurga Allah. Itu cara dalam hidup kita. Kenapa manusia ni untuk dunia kadang-kadang kahwin dengan orang perempuan. Nak kahwin dengan perempuan tu, hantaran berapa? 20,000 hantaran. Hantaran berapa? 10,000. Hantaran berapa? 7,000 hantaran. Dia masak pun tak erti perempuan tersebut. Kadang-kadang goreng telur mata kebau je tiap-tiap hari. Kerja dia ni. Nak gambarkan demikian. Tapi hantarannya sampai 10,000, 20,000. Yang ni, bidadari ni, dahlah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala disediakan dengan setiap bidadari 70,000 pelayan lelaki, 70,000 pelayan perempuan. Dalam syurga Allah. Seorang bidadari. Hantaran dia apa dia? Derma je. Kamu infak bagi makan pada orang. Kamu kurniakan yang disebut dengan sumbangan-sumbangan. Kita bagi sumbangan sedekah pada setiap di kalangan orang-orang tertentu di kalangan kita ni. Dengan kita buat lakukan demikian pun, kita dapat dah yang disebut dengan bidadari syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuap makanan ataupun dengan sebiji tamar ataupun selai pakaian pun cukup. Kita derma. Alah, tak payah banyak lah. Ambil je buku-buku kitab-kitab yang ada belakang saya ni. Kita beli, kita infak, kita wakaf. Wakaf je. Tuan-tuan, kadang-kadang kita nak karang kitab payah dah. Kita nak apa dia? Kita nak cetak kitab tak boleh dah. Kita ambil je buku-buku Ustaz Ahmad Dasuki yang dah tulis ni, misal contohnya. Kemudian kita derma untuk perpustakaan sana. Kita hantar pada orang ni, kita hantar pada kawan kita dan sebagainya. Bagi tahu pada yang disebut dengan di tempat yang kitab ni, kita bagi tahu, tolong hantar ke nombor alamat yang sekian-sekian. Hantar pada mak saudara kita, hantar pada keluarga kita. Yang ni pun kalau mereka tanya, kenapa buat demikian? Kita jawab, ini satu cara untuk saya nak dapatkan bidadari Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. 4. Yang kelima, Muhammad bin Nu'man Al-Mukri berkata, aku duduk di sebelah Al-Jala Al-Mukri di kota Mekah, berhampiran Masjidil Haram. Ketika itu, lalu di depan kami seorang lelaki tua, tinggi, kurus, memakai pakaian yang amat lusuh. Kemudian Al-Jala berdiri di depannya, dan berhenti sejenak dekat dengannya. Kemudian dia datang ke arah kami sambil berkata, adakah kamu tahu lelaki tua ini? Kami menjawab, tidak. Dia berkata lagi, dia telah membeli bidadari daripada Allah dengan harga 4,000 cincin perak. Dan semasa dia menyempurnakannya, dia melihat dalam mimpinya banyaknya perhiasan dan kalung bidadari. Kemudian dia berkata, kamu milik siapa? Dia menjawab, akulah bidadari yang telah kamu beli daripada Allah Ta'ala dengan harga 4,000 cincin. Sama harganya dengan ini. Maka Al-Jalal berkata, dia beramal padanya setelah itu. Allahu Akbar. Orang yang demikian. Nampak santai dia orang tu. Tinggi, kurus, kering. Begitu je badan dia. Dalam keadaan pakaian dia pun lusuh. Tapi dia telah menderma sebanyak mana? 4,000 cincin perak. Kenapa dia buat demikian? Dia nak beli. Dia buat mahar untuk dia dapatkan bidadari Allah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara demikian. Allahu Akbar. Orang kan, orang yang nampak akhirat, dia nampak jauh lebih kekal. Untuk dunia ni tak ada apalah. Yang pentingnya dapat di akhirat. Ni istilah orang Melayu kita sebut, biar apa-apa asal bergaya. Tapi kita jangan guna istilah tersebut. Biar apa-apa asal dapat bidadari dalam syurga. Tu cara dalam hidup kita. Biar kita ni nampak di atas dunia ni tak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kita dah memiliki ramai mana bidadari dalam syurga Allah. Kenapa? Kita dah beli di atas dunia ni. Dengan cara macam mana? Kamu infak di jalan Allah. Kamu gunakan harta benda kamu, sedekah kamu tadi, yang kamu gunakan untuk di jalan Allah, ni tempat kamu dalam bidadari. Allah telah sediakan bidadari
dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala ini. Termasuk yang tuan-tuan wakaf. Bila tuan-tuan wakaf, kadang-kadang saya umumkan kan, kita ni perlu pada wakaf nak bayar terhadap bangunan ini sebanyak lebih kurang 4.8 juta. Orang yang ada duit lebih simpanan dalam akaun dia tu lebih daripada ratus ribu dalam akaun dia. Nak keluar 5,000. Nak bagi 5,000. Tak apalah, 5,000 je saya bagi. Banyak lagi yang lain ni. Misal contohnya. Ataupun ada orang di kalangan kita puluhan ribu duit dia dalam akaun bank. Ada orang yang juta duit dalam akaun dia, simpanan dia dan sebagainya. Dia ambil sikit, 5,000 je. Dia bagi. Ustaz, saya nak wakaf jugalah. Sebenarnya dia buat apa dia? Dia sedang memiliki bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanfaatan di jalan Allah dipanggil. Diriwayatkan daripada Sahnun. Dia berkata, di Mesir ada seorang lelaki dipanggil dengan nama Sa'id. Ibunya adalah salah seorang ahli ibadah, Sa'id ini. Kemudian apabila lelaki itu pada waktu malam menunaikan solat malam, maka ibunya turut serta bersamanya dengan berdiri di belakang. Ibunya turut serta berdiri di belakang. Apabila dia mengantuk ataupun tertidur, maka ibunya terus membangunkan sambil berkata, "Wahai Sa'id, sesungguhnya tidaklah mahu tidur orang yang takut pada neraka dan yang mahu meminang bidadari yang cantik." Sa'id lalu segera berdiri dengan perasaan terkejut. Maknanya apa dia? Salah satu di antara tanda orang ni layak berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang ingin berada dalam syurga Allah, dapat bidadari syurga Allah, ialah dengan cara bagaimana? Dengan cara dianya bangun tahajud malam. Ini mahar juga. Mahar untuk bidadari. Bidadari, siapa yang nak dapat bidadari dalam syurga? Tadilah puasa bulan Ramadan, kemudian mati syahid, kemudian dalam masa yang sama juga dianya membersihkan masjid, kemudian dalam masa yang sama berinfak di jalan Allah, bersedekah, kemudian yang kelima ni bangun tahajud malam. Siapa yang membangunkan dia? Ibu dia. Ibu yang membangunkan anak lelaki. Ibu ni tiap-tiap malam bangun, berdiri di belakang dia. Ibu dia berdiri saja pada malam, dan dalam keadaan mengantuk itu, ibu dia bangunkan dia, sebut pada anak dia, "Wahai Sa'id, sungguhnya tidaklah mahu tidur orang yang takut pada neraka." Orang yang takut pada neraka, dia tak tidur, wahai Sa'id. Dia akan bangun. Kemudian, dia akan sebut lagi, siapa yang mahu bidadari yang cantik dalam syurga, dia akan bangun tahajud malam. Dia akan bangun tahajud malam. Lalu Sa'id ni bangun terus, tegak, macam terkejut. Ruginya kalau tak dapat. Itu cara ibu ni, bila dia kejut anak-anak dia untuk bangun tahajud malam. Bila bangun tahajud malam ni, mendidik anak-anak ni. Daripada kecil lagi kita didik, bangun tahajud, bangun tahajud. Pada diri kita ni, bila kita didik demikian, anak-anak kita pun bangun. Kita ni, kata-kata nak bangunkan anak, Ustaz. Nak bangunkan suami pun susah. Orang kita sebut demikian. Sebutlah pada suami kita. Abang nak tak dapat bidadari yang cantik dalam syurga? Abang bangun, bang. Misal contoh demikian. Kalau dunia ni pun, kalau suami kita ni kita sebut, abang nak tak kahwin seorang lagi, misal contohnya. Kita sebut, memang celik mata suami kita. Celik mata, ya, bagi ke? Dia sebut demikian. Biasanya isteri ni dia tak bagi. Tiba-tiba yang ni dia sebut, abang nak tak? Abang kahwin seorang lagi. Dia kata, boleh. Tengah-tengah malam. Macam mana? Abang bangun tahajud. Rajin bangun tahajud. Abang dapat bidadari yang indah dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Bukan abang je dapat bidadari. Saya yang mengikut abang ni pun akan turut serta dapat yang disebut dengan bidadari dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ni semangat yang diberi, sentiasa diberi dalam kehidupan kita. Dengan cara demikian menyebabkan kehidupan kita ni jadi sentiasa bersemangat dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Diriwayatkan daripada Sabit, dia berkata, "Bapaku adalah orang yang suka berdiri solat di depan Allah pada pertengahan malam." Dia berkata, "Suatu malam, aku bermimpi melihat seorang wanita yang tidak menyerupai wanita kebanyakan. Satu malam aku tengok. Kemudian aku berkata padanya, 'Siapa kamu?' Dia menjawab, 'Aku bidadari, hamba Allah Ta'ala.' Kemudian aku berkata, 'Kahwinkan aku dengan diri kamu.' Dia berkata, 'Pinang aku daripada Tuhanku dan berikanlah mahar untuk aku.' Aku berkata, 'Apa mahar kamu?' Dia menjawab, 'Panjangkan solat tahajud dan nyanyikan syair ini.'
Syair apa dia? Wahai peminang bidadari di biliknya, ia meminta semuanya yang sepadan dengannya. Bangkitlah dengan bersemangat, jangan berlengah. Lawanlah nafsu dengan kapal kesabaran. Jauhkan kamu daripada manusia dan tolaklah gurauan mereka. Disebut. Lalu temanilah bersendirian demi mengingati bidadari yang indah. Bangunlah jika wajah malam mula kelihatan dan berpuasalah pada waktu siang kerana itu adalah maharnya. Dan seandainya kedua mata kamu melihat kedatangannya bidadari, sedangkan keindahan dadanya telah jelas. Dia berjalan dalam keperawanan, sedangkan kalung bersinar dalam keremangan, maka pada diri kamu akan luntur semua keindahan yang kamu lihat di dunia yang sementara ini. Allahu Akbar. Ini mahar yang disebut. Kalau orang tanya, macam mana nak dapatkan bidadari? Salah satu caranya ialah bangun tahajud malam. Jangan malas untuk bangun tahajud malam. Madar Al-Qari berkata, aku dikuasai oleh rasa mengantuk pada suatu malam. Maka aku tertidur. Lalu aku bermimpi dan melihat seorang wanita yang cantik, muda. Wajahnya bagaikan bulan purnama. Dan di tangannya ada selai kertas putih. Dia berkata, adakah kamu dapat melihat, membaca wahai orang tua? Disebut. Aku berkata, ya. Dia berkata lagi, cuba baca surat ini. Mimpi orang-orang soleh. Aku pun membukanya. Di dalamnya terdapat tulisan, demi Allah, setiap kali aku mengingatkannya, maka aku rasa mengantuk tidak pernah datang lagi untuk beribadah pada waktu malam. Allahu Akbar. Bangun. Bangun pada malam hari, tak semestinya semayang. Tapi bangun untuk baca Quran, untuk berselawat, untuk... Ini kita kena ingat. Bila kadang-kadang kan ada ibu-ibu ataupun ayah yang anak kecil, kadang-kadang malam-malam hari, anak-anak terjaga malam. Kemudian anak payah nak tidur malam. Selawat. Selawat je. Untuk nak memastikan anak kita tidur dengan kita ni. Pada waktu malam. Sambil selawat tu kita ingat, aku dapat bidadari. Aku akan dapat bidadari. Aku berkahwin dengan bidadari yang Allah sediakan dalam hidup aku. Isi kandungan surah itu adalah, adakah seronok tidur lebih baik daripada hidup yang terbaik? Bersama wanita terbaik dalam bilik-bilik di syurga. Bangunlah daripada tidur kamu. Kerana yang lebih baik daripada tidur adalah tahajud yang diiringi bacaan Al-Quran pada malam-malam hari yang dibaca saat mana kamu bertahajud pada malam hari ini sendiri. Malik bin Dinar berkata, aku memiliki azab beberapa bacaan khusus yang sentiasa aku baca setiap malam. Pada satu malam, aku tertidur bermimpi melihat seorang wanita yang amat cantik dan elok sambil memegang helaian lembaran. Sambil berkata, adakah kamu mampu membaca? Aku menjawab, ya. Kemudian lembaran itu diberikan kepadaku. Yang di dalamnya terdapat bait berikut. Kamu telah dilalaikan oleh tidur daripada meraih segala puncak keimpian. Dan daripada semua teman-teman di taman syurga. Kamu hidup abadi. Tidak ada kematian padanya. Kamu bergurau di dalam rumah indah bersama para wanita yang cantik. Bangkitlah daripada tidur kamu. Kerana yang lebih baik daripada tidur adalah tahajud yang diiringi bacaan Al-Quran Karim pada menghabis bacaan yang disebut dengan tahajud itu. Kemudian diriwayatkan oleh Yahya bin Isa bin Dirar As-Sa'idi bahawa dia menangis kerana kerinduan kepada Allah Ta'ala selama 60 tahun. Sambil berkata, aku bermimpi berada tepi sungai. Ia mengalir di dalamnya kasturi yang amat harum. Allahu Akbar. Orang yang salih kan. 60 tahun. Nangis je dia. Nangis je dia. Nak sebutnya selama 60 tahun. Dia menangis kerinduan pada Allah. Kedua pinggirannya terdapat pepohonan mutiara serta tumbuhan emas yang cantik dalam syurga. Terdapat para bidadari penghias berkata-kata dengan mengatakan, Maha suci setiap lidah orang yang bertasbih padanya. Dan maha suci zat yang ada di setiap tempat. Maha suci zat yang ada bila-bila saja. Lalu aku berkata, siapa kamu? Mereka menjawab, kami adalah makhluk di antara makhluk Allah Ta'ala. Aku berkata lagi, apa yang kamu lakukan di tempat ini? Mereka menjawab dengan untaian syair yang disebut oleh mereka. Mereka bermunajat pada Rabbul Alamin untuk mendapatkan hak mereka. Impian mereka membara. Sedangkan manusia sedang tidur nyenyak. Tuhan manusia, Tuhan Muhammad menyediakan kami untuk mereka yang bangun tengah malam di atas tapak sambil berdiri untuk solat. Aku menjawab, sungguh hebat syair kamu semua. Mereka menjawab, adakah kamu mengetahui siapa mereka?
aku berkata, demi Allah, aku tidak mengetahuinya. Mereka berkata, mereka adalah orang yang berjaga pada waktu malam dengan melakukan salat tahajud di penghujung malam. Maknanya para hadirin sekalian, pada diri kita, kalau siapa yang nak pada bidadari ini, pastikan amalan tadi terjaga pada diri kita. Ada beberapa amalan yang menjadikan mahar untuk mendapatkan syurga, mendapatkan bidadari Allah. Yang pertama, puasa bulan Ramadan. Yang pertama, beriman dan beramal soleh. Yang pertama. Yang kedua, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, mati syahid. Yang keempat, membersihkan masjid. Yang kelima, bersedekah. Walaupun dalam keadaan yang segenggam kurma. Bersedekah dan berinfak di jalan Allah. Yang keenam, ialah kita bangun di penghujung malam dengan untuk kita dapatkan yang disebut bidadari yang diciptakan oleh Allah. Daripada apa mereka diciptakan, insya-Allah kita sambung pada akan datang nanti dalam membicarakan tajuk inilah. Terima kasih di atas kesempatan pada pagi yang baik ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kerahmatan yang berterusan dalam pertemuan kita pada setiap masa dan setiap ketika ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ni semua ahli syurga Allah yang memiliki ganjaran yang disebut dengan tempat-tempat yang indah dalam syurga Allah, dan memiliki ganjaran-ganjaran yang indah ini sendiri. Terima kasih di atas peluang yang ada ni. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.